Surat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya muliakan Tuan Imam Fadil Ustaz Ismail, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, mantan pengurusi Tuan Haji Mio, ahli-ahli jemaah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik hadrat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat bertemu sekali lagi di masjid ini, Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar, untuk menyambung pengajian kita yang pada bab Al-Ariyah, Al-Ariyatu, iaitu bab pinjam, bab pinjam. Sikit lagi, dah nak habis dah bab pinjam. Okey. Jadi kita hari tu bincang sampai dekat muka surat 43, barang atau benda pinjaman itu, betul Tuan Haji, barang atau benda pinjaman itu adalah amanah atas tanggungan yang meminjam. Maknanya kalau barang itu pada orang yang meminjam, amanah untuk menjaganya pada orang yang meminjam. Jika berlaku kerosakan atau binasa dengan kegunaan yang diizinkan, tiadalah wajib ia mengganti. Seperti kain dipinjam untuk dipakai, maka kurang ainnya, kurang zat ataupun ain pada kain itu hingga habis, tiadalah wajib dia kena mengganti. Tetapi kalau kena curi atau terbakar dan sebagainya, nescaya wajib atasnya mengganti, kerana tidak termasuk dalam jumlah kata pakai yang diizinkan. Ini ada perbahasan para ulama. Jika hilang pula dia kena tengok hilang sebab apa. Kalau dalam kitab ni dia tulis kalau hilang je kena ganti, kalau terbakar je kena ganti. Dia kena tengok juga. Maknanya apakah ada unsur kecuaian atau tidak pada kehilangan tadi, tapi tanggungjawab asalnya memang masih lagi ada pada tanggungjawab orang yang meminjam, tapi dia kena buktikanlah ada tak berlakunya kecuaian. Macam contohlah, motor hilang, kunci tinggal dekat motor, kemudian lebuh, memang patut kena gantilah, sebab memang dia cuai. Berbanding dengan dia dah kunci, dah bubuh mangga, tapi kutu sapu juga, kutu curi juga, ini bukan atas kecuaian dia, walaupun tanggungan itu atas tanggungan dia asalnya, tapi hilang tu bukan pada kecuaian dia. Jadi dia ada beza lah di antara keduanya, ada beza. Tapi kalau kenderaan dan sebagainya, sekarang ni mudah sikit pasal dia dilindungi insurans, atau takaful. Sebab tu kalau kenderaan kita yang mudah orang curi ni, dinasihatkan ambillah takaful yang premium, first party, yang melindungi kalau kenderaan hilang. Kalau third party dia tak lindung. Baik. Jadi kalau contoh di sini pun dia buat contoh kain yang dipinjam untuk dipakai sehingga kurang ainnya.
Ya. Hukum asal pinjam ni dia tak boleh kurang ain barang. Macam contohnya kita pinjam lilin. Lilin yang kalau kita pakai dia akan berkurang, itu dia tak panggil pinjam. Itu tak boleh pinjam, bahkan tidak harus pinjam. Kalau lilin ni kena minta. Kena minta atau hutang. Macam kita cakap dulu dah. Apa beza pinjam dengan hutang? Pinjam ni kita guna manfaat sahaja. Hutang kita guna ainnya, diganti dengan ain yang lain yang satu nilai, senilai. Hutang lilin sebatang, nanti ganti balik lilin sebatang. Hutang duit 100, nanti ganti balik duit 100. Duit lain, kan? Bukan kita bagi balik duit yang sama, tidak. Duit lain. Itu hutang. Berbeza dengan pinjam. Tapi kita biasanya urusnya ayat kita sama, pinjam pun sama, hutang pun sama. Tapi kita nak bagi faham tadi dari segi beza istilah yang sebenar. Ya. Ya. Saya suka cari perkataan-perkataan ataupun satu terma-terma satu benda ni, kemudian cari dia punya makna sebenar. Saya suka. Saya cari makna beza antara Nabi dengan Rasul, macam-macam lah. Yang terbaru saya jumpa perkataan bakhil, makna perkataan bakhil. Ya. Biasa kita duk faham orang bakhil ni, kalau kita duk faham lah, dia benda ni berkait dengan usul fiqh. Saya terjumpa tu sebab dia berkait dengan usul fiqh. Ya. Okey, dalam usul fiqh ada satu mata pelajaran dipanggil al-amru wan nahyu. Perintah dan tegahan. Ya. Pada perintah dalam Quran ataupun hadis, perintah ni dia ada dua hukum. Ya. Asal sesuatu adalah harus, tapi bila datang perintah, hukum dia sama ada wajib atau sunat. Itu perintah. Ya. Begitu juga larangan. Larangan ni sama ada haram atau makruh. Maka para ulama kita buatlah kaedah usul fiqh. Macam mana nak tentukan sesuatu itu sesuatu itu wajib atau sunat. Macam mana nak tentukan? Bila perintah tu, macam mana nak tentukan perintah tu wajib atau sunat? Jadi adalah kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama. Antaranya kaedah apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu wajib dulu. Letak wajib dulu. Ya. Lepas itu barulah kalau tak ada petunjuk bahawa ada petunjuk lain menunjukkan dia sunat, baru jadi sunat. Itu contoh satu kaedah. Kaedah lain, perintah wajib ni dia mesti berserta dengan perintah dan ancaman pada orang yang meninggalkan. Itu tanda wajib. Dia ada perintah dan ancaman jika meninggalkan. Itu menunjukkan kepada wajib. Tapi kalau ada perintah, tak ada ancaman, itu menunjukkan kepada sunat. Ini kaedahnya. Ya. Contoh apa? Solat. Allah suruh solat. Solat ni, okey, nak tahu solat ni wajib ke tidak? Ada tak ancaman orang yang meninggalkan solat? Dalam Quran juga ataupun dalam hadis? Jawabnya ada. Kan? Sekumpulan orang yang masuk dalam neraka sakar, bila tanya kenapa kamu masuk neraka sakar ni, lam naku minal musallin, kan? Kami tak termasuk pada golongan yang menunaikan solat. Maknanya orang tinggal solat masuk neraka. Ada ancaman. Maknanya solat wajib. Ini contoh. Contoh yang kedua, apa benda yang sunat? Kahwin. Kahwin pun ayat Quran perintah juga. Kan? Surah An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu
fa lil amri, fa fi'il amar juga, fa perintah, fankihu, maka nikahlah kamu tu maknanya perintah. Ya, panjang pula saya syarah bab ni, nak sampai pada bab bakhil je. Tapi saja nak begitu. Maka fankihu, perintah suruh nikah. Asal perintah wajib. Sebab itu ada sebahagian kecil lah yang berpendapat nikah ni hukumnya wajib. Tapi majoriti para ulama kata sunat. Sebab apa sunat? Sebab tak ada secara jelas nas menunjukkan kepada ancaman orang yang tak kahwin. Ya. Yang ada Nabi marah, sengaja tak nak kahwin sebab nak beribadat lah, sebab nak begitu ni, sebab Islam bukan agama kerahiban. Tapi kalau dia tak mampu kahwin ke, dia saja dia tak ada keinginan nak kahwin ke, tak ada celaan, tak ada ayat-ayat yang menunjukkan orang tak kahwin masuk neraka, tak ada. Ini contoh menunjukkan kepada kahwin tu digalakkan, maka hukumnya sunat. Ya, baik. Sama macam larangan tadi, kan? Asal pada perintah adalah wajib, asal pada larangan adalah haram. Okey. Jadi sama juga. Apa tanda-tanda larangan itu haram? Tanda dia ada berserta dengan larangan dan ancaman. Okey. Bakhil ni ada ancaman tak? Ada. Ya. Bakhil ni ada ancaman. Allah kata di akhirat nanti mereka akan dikalungkan dengan apa nama ni? Dengan harta mereka yang mereka bakhilkan itu, kan? Dikalung di apa maknanya, kalung dengan api neraka lah. Ya. Dan banyak lagi lah dari dalil menunjukkan orang bakhil ni akan diseksa. Menunjukkan sifat bakhil ni apa dia? Haram. Ya. Sifat bakhil ni haram, berdosa. Jadi apa makna sebenar bakhil? Sebelum ni kita banyak faham orang bakhil ni orang yang kedekut, tak mau bagi sedekah. Jadi saya cari jawapan yang tak mesti betul lah, tapi pada saya, sedekah yang tidak diberikan oleh orang bakhil ni adalah sedekah wajib. Sedekah sunat kalau dia kedekut, dia tak termasuk orang bakhil. Sebab apa? Sebab hukum sunat ni, benda sunat ni kalau tak buat, kalau digalakkan benda tak buat pun, dia tidak diancam dengan api neraka. Maksudnya dia tidak diancam dengan seksaan. Jadi orang yang tidak bersedekah pada sedekah yang sunat, dia rugi, dia memang rugi. Orang tak buat benda sunat ni dia rugi, tapi dia tidak diancam. Sama macam orang tak semayang sunat qabliyah ba'liyah, kan? Dia tak buat, dia rugilah, dia rugi, tapi dia tidaklah diancam. Macam seorang Arab Bedui, dia kata, ya Rasulullah, aku nak beribadat yang wajib je dan aku tinggalkan yang haram, boleh layak masuk syurga? Nabi kata layak. Maknanya dia tak buat benda yang sunat. Baik, jadi sedekah termasuk benda sunat. Jadi sedekah yang menjadikan orang itu bakhil, yang dia tidak tunai, adalah sedekah yang wajib. Apa sedekah yang wajib? Atau kita sebut nafkah yang wajib. Yang pertama yang wajib kena keluar duit apa? Zakat. Jadi orang yang tak bayar zakat termasuk golongan bakhil, yang akan dikalung oleh Allah Ta'ala dengan kebakhilan itu. Di akhirat dia akan diseksa. Sebab apa? Sebab tak bayar zakat. Yang kedua orang yang tidak menunaikan nafkah pada orang yang dia tanggung. Saya cari ni bukan apa, saya tengok dalam kes kita di pejabat agama ni, ramai suami jadi suami lelaki tapi abaikan nafkah kepada ahli keluarga.
Sebab dia tak rasa benda tu berat. Dia tak rasa benda tu satu benda yang dia cincai dia. Walhal sebenarnya suami, bapa sengaja tidak menyediakan nafkah kepada ahli keluarga, termasuk golongan bakhil. Bakhil. Bakhil ni diancam ya. Bakhil ni diancam dengan siksaan. Maknanya kalau suami, kalau bapa sengaja tidak menyediakan nafkah kepada ahli keluarganya, di akhirat dia akan diseksa dengan api neraka. Itu ancaman dia. Saya cari itu bukan apa, nak tekankan benda tu. Ramai orang dia tak rasa bahawa perbuatan dia tu sebenarnya perbuatan bakhil. Sebab dia duk rasa macam kalau tak bagi sedekah baru bakhil. Kalau tak bagi nafkah ke anak bini ni, dia macam relax je. Dia rasa macam tak ada apa-apa. Ramai tuan-tuan, sebenarnya banyak kes macam ni. Kami dapat agama selalu jumpa lah. Suami tak nak bagi nafkah, atau tak menyediakan nafkah yang mencukupi. Sebab tu dalam banyak ayat Al-Quran rupanya baru kita kena faham bila Allah Ta'ala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepadanya dia nafkahkan. Dia ada dua kategori, satu yang wajib, satu yang sunat. Sudah tentulah yang wajib itu lebih diutamakan. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, Nabi kata 1 dinar yang kita beri untuk fi sabilillah, 1 dinar bagi ke orang miskin, 1 dinar kepada sekian-sekian, 1 dinar kepada ahli keluarga lebih afdal dan lebih besar pahalanya di sisi Allah. Sebab apa? Yang itu wajib. Yang wajib pahalanya tentu lebih besar, dan kalau tinggalkan dosanya lebih besar. Begitulah sifatnya yang wajib. Baik. Habis cerita bab tu. Ni cerita bab istilah tadi kan. Jadi sebab itu saya terangkan pada kita semua, istilah hutang dengan pinjam ni sebenarnya bezanya kat mana? Bezanya tadi, hutang kita guna ain dia, kita ganti dengan ain yang lain yang senilai. Pinjam kita guna manfaatnya dan kita pulangkan balik ain yang asal. Itu pinjam. Baik. Jika digunakan pada yang lain daripada yang diizinkan sekalipun, tidak dengan cuai atau taksir, seperti kena sakit atau bencana am, wajib atas yang pinjam kena mengganti. Ini kalau dia guna benda yang di luar daripada yang diizinkan. Pinjam kereta nak pergi ke Ipoh. Pinjam kereta nak pergi ke Ipoh. Dia kata buat apa? Pergi cucuk vaksin. Sampai ke Ipoh, dia kata jom lajak ke parit makan mi parit. Kata dia sedap no mi parit tu. Ni contoh je kan. Dia duduk labun mi parit. Dia pun pergi ke parit. On the way parit, ada apa licin semua. Kereta pun masuk parit. Contoh ya. Jadi ada kecuaian tak? Dia dah bawa elok-elok dah, pakai tepingan, jalan elok-elok dah. Tapi ialah kemalangan yang tak diduga lah, kita kata apa? Tak berbau ya. Tapi pasal apa? Pasal pinjam nak pergi ke Ipoh je, lajak pergi parit, dia kena bertanggung jawab. Kerana dia buat benda yang di luar pada keizinan. Di luar daripada keizinan asal. Masuk ke parit pula tu ya. Ini contoh je lah ya. Minta-minta kita tak adalah berlaku begitu. Tiada wajib atas yang meminjam mengganti barang yang dipinjam daripada orang yang menyewa dengan sewa yang sah, kerana yang meminjam itu sebagai pengganti daripada orang yang menyewa, sedangkan dia tiada wajib mengganti jika berlaku kerosakan. Begitulah juga penggantinya. Okey, kalau hukum orang sewa ni dia lain. Hukum orang menyewa, kalau berlaku kerosakan pada benda yang asal dalam benda yang kita sewa tu, siapa yang wajib tanggung? Tuan rumah. Kalau tuan rumah pula, tuan punya barang. Contohnya rumah, kalau atapnya bocor, siapa kena repair? Tuan rumah, bukan penyewa.
Atap bocor kan, tuan rumah kena ganti. Tapi kalau suami isteri bergaduh, tendang pintu bilik air, tercabut, itu dema kena ganti kan. Pasal apa? Pasal dema yang buat hair kan. Jadi tuan rumah kan kena tengok. Kadang-kadang dema pun salah faham ya. Kalau rosak tuan rumah lah ganti, padahal dema yang buat rosak. Orang lain pakai singki elok je, dema kan baru duduk 2 bulan habis dengan singki tu cabut kan. Dengan bol bilik air pun pecah. Apa ke hair dema ni ya. Lama kita berkata ni orang ke beruk duduk ni teruk benar. Tu sebab setengah tuan rumah dia tak nak sewa dekat budak-budak muda ke yang jenis ni. Pasal bukan budak-budak muda semua orang itu, tapi lazimnya banyak yang rosak. Jadi kena tengok rosak tu rosak apa? Rosak yang natural ke, ataupun maknanya rosak yang biasa berlaku, atau rosak yang daripada kecuaian. Kalau rosak yang daripada kecuaian, penyewa kena bayar. Jadi okey, katalah penyewa ni pinjam kereta, sewa kereta. Dia pula pinjamkan pula kereta ni kepada orang lain. Jadi boleh tak dia guna? Selagi mana dibenarkan oleh penyewa, dia boleh guna. Hak mana dia nak guna? Jika berlaku kerosakan yang terjamin pada penyewaan tadi, maka tak wajib kena bayar apa-apa pembasahan ya. Bahkan sewa ni dari segi hukum sewa nanti kita bincang ke depan kot. Sewa ya. Hukum sewa harus sewa atas sewa. Hukum sewa atas sewa harus. Asal hukum sewa atas sewa harus. Nanti kita bincang kemudian ya. Melainkan dilarang oleh pemilik barang. Kan? Kita sewa satu rumah. Kita sewa satu rumah contoh. Kemudian kita buat homestay. Kan? Kita sewa rumah, kita sewa bayar bulan. Lepas tu kita buat homestay. Hukum asal harus. Melainkan dalam perjanjian awal-awal tuan rumah tak benarkan, itu tak boleh. Maknanya dia datang, hukum larangan tadi dia datang kemudian. Jadi asal pada sewa atas sewa itu adalah harus ya. Melainkan dilarang. Kalau sewa tapak bazar Ramadan, boleh tak sewa pada orang lain? Tak boleh. Sebab apa? Awal-awal dah dilarang. Memang majlis daerah ke, majlis bandaraya ke, memang dah tulis tu tidak boleh menyewakan balik tapak ni kepada orang lain semua. Tapi banyak tempat bazar-bazar ni tapak ni bukan demo sewa, demo sewa pada majlis daerah. Lepas tu dia menjual tapak tu kat orang. Ini lagi tak betul. Lagi jauh benda tak betul je. Mana boleh jual benda bukan milik kita? Dia menjual tapak. Di Kuala Lumpur banyak dia menjual tapak. Mahal pula tu. Jual benda bukan milik, hukumnya tidak sah. Banyak orang kita ni ialah benda-benda ni. Ini sebabnya kita belajar muamalat. Tengok, udah jadi kecoh dekat Langkawi ya. Ikan siakap mahal. Kita buka balik kitab ni, awal-awal dulu kita belajar dulu apa hukum pada barang. Barang mesti jelas. Kan? Mesti jelas, mesti wujud, mesti jelas sifatnya. Mesti jelas sifatnya. Kan? Jadi kalau jelas sifat pada barang tu ikan ni nak tentukan harga dia dengan apa? Dengan kilo kan. Melainkan kita jual ikut okey, besar ini 50, besar ini 30, gini 100 contoh kan. Kalau macam itu cara kita jual, kita kena terangkan macam itu. Tapi kalau kita jual cara kilo, kena timbang. Itu syarat pada jelas pada barang.
Jelas pada barang mesti timbang. Jelas pada harga, jelas pada harga, bila dah timbang kena tahu harga berapa. Barulah lepas itu kita bersetuju dengan akad. Terpulanglah kalau dia nak jual sekilo 200 sekalipun, kan, kita rela. Okey, contoh dia timbang-timbang. Okey encik, ini ikan ni sekilo RM200, ikan ni 2,5 kilo RM500. Encik setuju? Oh, 500 saya setuju. Contohlah kan, kawan sebelah tu, mak mahalnya. Dia kata tak apa, saya setuju. Kalau dia setuju dengan harga RM200 sekilo tadi, RM500 2,5 kilo, tak ada masalah. Orang kata mahal ke apa ke, dia bersetuju dengan barang tadi jelas, harga pun jelas, dia bersetuju. Selesai. Masalahnya yang dekat sana tu, masalahnya barang itu tak jelas, tak diberitahu berapa kilo. Kan, tak tahulah, dengar-dengar cerita kabur je besar. Takat besar kita ingat ada kot 2 kilo ya. 3 kilo. Tengok-tengok apa, noh 7 kilo lebih ya. Terkejut. Terkejut ni lah. Sebab itu hukum syarak nak mengelakkan terkejut ni lah, yang tidak berlaku padanya antara minkum tu. Redha meredai ini dia wujud pada masa akad. Okey. Tapi untuk mendapat redha meredai ini, itu yang kata tadi, pada barang dan harga mesti jelas. Sama juga macam isu sewa upah. Nanti kita bincang isu upah. Upah mesti jelas. Selalu kita bergaduh pasal apa? Buatlah dulu, tak apa. Nanti kita kira lah. Nanti kita kira tu yang bergaduh selalu tu. Walhal kitab fiqh kita dah kabur dah. Kena jelaskan dulu berapa sewa, berapa upahnya. Okey, aku buat ni 3 hari, berapa upah nak bagi? Okeylah, aku biasa bagi upah sehari 100. Jadi 3 hari 300 punya ni upah. Tapi 300 ni sampai siap jelas. 300 sampai siap. Itu jelas. Ini tak apa, buat dulu. Tak apa, nanti kita kira kemudian. Ini semua cari gaduh ni. Ini semua jahanam. Sama juga macam masak dulu ikan. Sekarang kita kira. Kan? Itu dia. Sama ada boleh jadi peniaga boleh mengambil kesempatan untuk menipu. Saya tak kata dia menipu, tapi boleh. Sebab tuan-tuan tak tahu, saya yang timbang, kan, saya timbang 5,5 kilo, up sikit, bukan dia tahu 6,5 kilo. Dah masak, mana dia tahu? Contoh. Jadi ini benda-benda ni syarak ni ajar kita, bagi tahu hukum ulama, bagi tahu hukum fiqh ni semua nak selamatkan kita. Jadi tuan-tuan, sebenarnya hukum asal dia lain kali sepatutnya nak makan kita kena tahu harga dulu. Walaupun tak bayar kemudian boleh dikira hutang, tapi mesti tahu, mesti jelas harga berapa. Melainkan kita memang dah biasa makan dekat situ, kita pun dah tahu dah agak-agak sekian-sekian harga, kita pun tahu dah harga dia memang sekian-sekian ni, kita tak tanya pun harga dulu, kan? Kita dah makan, lepas tu baru kira. Tapi kita dah tahu dah nilai dia berapa, itu kira kategori, dia panggil kategori apa nama ni, umumul balwa, benda yang ataupun kita kata al-adah muhakamah, adat yang menjadi hukum, kebiasaan menjadi hukum. Boleh. Tapi perbuatan itu itulah yang menyebabkan selalu berlaku kiraan tak betul. Sebab kita macam cincai lah, tak apa, kan? Dia kira. Pasal apa banyak kira lagi sekali. Dia pun kira murah sikit. Tengok pasal apa tadi kira ni? Silap encik, tarikh pun dah masuk sini. Kan? Ini contoh lah, kan. Jadi kaedah tu.
Sebab itu semua benda perkhidmatan ke apa ke yang patutnya mesti dijelaskan dulu nilai dia. Termasuk klinik pun sama juga. Ini pun selalu saya tegur juga. Klinik dia tak bagi tahu berapa. Kita tanya kita jumpa doktor. Dekat luar tu mungkin doktor bagi tahu berapa consultant fees kan. Kalau ada lah. Kita pun jumpa doktor. Apa sakit? Ini. Oh, okey. Nanti saya bagi ubat ni ya. Saya bagi ubat ni ya. Okey. Makan 3 kali sehari ke apa? Okey. Lepas tu kita pun tunggu kat luar ya. Tunggu luar kaunter pun panggil. Encik Ashraf bin Ismail, kita pun datang. Budak tu kita, encik ini ubat untuk ni, ubat ni untuk ni, ubat ni untuk ni, ubat ni untuk ni ya. Okey, semua sekali RM82. Agak-agak lepas syarak lah. Agak-agak termasuk kategori patuh syariah tak? Jawabnya tak. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya doktor lagi masa dalam tu kena bagi tahu dah. Okey. Kat luar dah tulis dah consultant fee berapa. Jumpa doktor tu berapa. Kalau jumpa doktor tu untuk maknanya cek-cek je, contohlah RM10. Tapi kalau untuk cek lebih lanjut RM20. Contoh ni saya buat contoh je. Kalau ada ni RM30 contoh. Mana kita dah tahu dah. Jumpa doktor saja berapa kena bayar, kita tahu. Kemudian bila doktor bagi tahu nak bagi ubat, okey, doktor kena bagi tahu ubat ni nilai dia sekian. Ubat ni sekian. Semua sekali berapa? Encik setuju? Baru dia ada akal. Kita pergi kat luar tu, kita ambil bayar. Sebab sebenarnya sepatutnya kalau kita contohlah tak mampu, kita jumpa doktor bagi tahu sakit ni kena makan ubat ni. Okey doktor, minta maaf, saya hari ni saya boleh mampu bayar consultant fee je. Untuk ubat saya tak ada duit lagi doktor. Saya tak mampu lagi. Boleh tak doktor? Saya beli ubat kemudian. Doktor bagi tahu boleh tak ubat-ubat ni? Jadi kita dah bayar dia macam consultant fee. Doktor kata boleh. Okey. Ni ubat dia. Pergi belilah kat mana-mana. Itu sebenarnya kaedah yang betul menepati syarak. Dia bukan boleh kita okey makan ubat ni kat luar kan, kat luar orang yang budak yang jaga tu bagi tahu ni RM82. Berapa ramai orang yang tak redha masa tu? Mahirnya contoh ya. Supaya itu yang kita kata tadi, barang dan harga mesti jelas sebelum berlakunya akad. Ini tujuan dia nak menjaga maslahah supaya jangan ada yang menipu. Sebab pada benda ni yang banyak berlaku masalah. Pomen pun sama, tapi pomen pun kita nampak baguslah. Pomen ni kebanyakannya okey, bila kita nak buka barang dia kata okey, kalau apa-apa nak kena tukar nanti saya telefon dulu ya. Itu baguslah tu, menepati syarak. Ini kena tukar harga sekian-sekian, ni kena tukar harga sekian-sekian, ni. Okey. Setuju tak? Okeylah, bolehlah tukarlah. Okey. Ataupun kita pergi dekat dia tukar minyak hitam, kita pun dah tahu dah nilai tukar minyak hitam sekian-sekian banyak. Okey, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan nak selamat, bila-bila pun nak selamat, ambil kaedah asal. Tanya dulu harga, jangan malu, jangan berlagak kaya. Kadang kita ni duk berlagak kaya kan. Tak payah tanyalah, tak apa berlagak kaya. Itu yang kena tu. Tanya dulu. Ni berapa duit? Ni berapa duit? Saya pernah jumpa tau orang macam tu punya detail. Dia nak pergi beli ni, dia tanya, ini berapa duit? Ini kalau timbang sekilo berapa? Ini sekilo berapa? Ini berapa? Tanya ya. Jadi yang mana dia setuju baru dia beli. Harga tak ada maksudnya bukan sebagai ukuran berapa harga dia letak. Yang penting kita bersetuju atau tidak. Ya. Okey.
Tetapi jika sewaan itu fasid, rosak, maka wajib atasnya mengganti, kerana penyewa yang memberi pinjam itu sendiri pun memang wajib atasnya kena ganti. Macam kita cerita tadilah, kalau dia sewa, dia buat benda yang di luar pada yang dibenarkan. Contohnya dia sewa, lepas tu dia buat homestay, sedangkan dilarang. Tak boleh. Tapi kalau tak ada larangan, boleh. Tonton, macam contoh ada setengah orang buat, dia sewa apartmen tu, kawasan tu agak menarik, dia sewa 7-8 apartmen kat situ, lepas tu dia buat homestay. Dia masuk dalam apa, rumah tu dia bagi cantik lah, lepas tu dia masuk dalam iklan kan. Dekat Kuala Lumpur saya pernah pergi. Dekat sana nak masuk rumah tu dia tak payah jumpa tuan rumah, tak payah. Dia punya kunci dia pakai apa, kad, pakai kad, dan dia pakai password je. Jadi kita pergi dekat situ, bawah tu pergi ambil dekat dia punya box dia, box tu ada password, dia bagi tahu password, ambil dekat box tu kad rumah. Tapi sebelum dia nak bagi masuk tu, dia nak bagi ni, kita kena back in dululah. Dah kita back in, bersetuju dengan harga dia, kita back in, lepas tu dia bagi tahu password, pergi ambil kad, boleh naik ke rumah. Nak masuk lift pun, nak masuk ke dalam pintu dalam tu pun kena tag dengan kad tu, baru boleh masuk. Lepas tu masuk rumah. Canggih macam tu, senang sikit lah. Tak payah kita nak kena tunggu apa semua. Esok kita keluar, masukkan balik dalam box tu, kad tu. Ini pun kaedah moden lah kan. Tak jumpa pun tuan rumah, tak kenal pun. Tak kenal pun. Akad melalui online. Okey. Selain daripada pinjaman, begitu juga hukumnya sekiranya binasa binatang yang diserahkan kepada wakil untuk buat satu pekerjaan, atau binasa binatang diserahkan kepada seorang untuk mengajar binatang itu berjalan sebagainya, tiba-tiba binasa binatang itu seperti patah kaki atau sebarang cedera sekalipun mati, tiadalah wajib atas mereka kena berganti. Diserahkan kepada wakil untuk buat satu pekerjaan, dibenarkan, tiba-tiba binatang tu mati, patah kaki ke, mati ke, tak wajib ganti. Tapi saya kata benda ni sama juga, kalau ada kecuaian kena ganti. Contohnya apa nama ni, kuda padi kan, dia naiknya 3-4 orang, badan semua bagus-bagus punya kan, kan, patah kaki kuda tu, memang patah lah, nak naik bagus punya seorang 80 kilo, 110 kilo duduk atas tu kan. Padahalnya dibenarkan kot. Asalnya dia pinjam tu nak bagi, kononnya nak ajar budak naik kuda, apa bapaknya pun boleh tahan. Kan, mati, tak mati pun, kalau patah pun akibat kecuaian kena bayar. Ada banyak lagi misal-misal dan contoh-contoh dalam bab ini yang saya tidak sebutkan. Memadailah dengan kaedah ringkas, iaitu orang yang meminjam boleh menggunakan manfaat barang apa yang diizinkan atau yang kurang daripadanya oleh peminjam, melainkan ada larangan daripadanya, umpama tanah yang dipinjamkan dengan izin kerana bertanam gandum atau padi, tidak boleh ditanam ubi. Tapi jika diizin tanam ubi, boleh ditanam gandum atau padi kerana ia kurang daripada yang diizinkan. Macam contohlah kita minta izin tanam apa? Tanam pokok apa, kita sewa atau kita pinjam, sewalah selalu, pinjam jarang lah, tak apalah. Kita sewa untuk tanam pokok sawit ya. Jadi kalau dah sewa pokok sawit, boleh tak celah-celah tu sementara pokok sawit nak besar, kita tanam pisang, contohlah kan. Ada orang kata tak boleh, sawit ni dia makan apa, baja. Tapi tak apalah, ini contoh je saya buat kan. Kita tanam benda lain, boleh tak? Boleh, kalau benda tu lebih kecil daripada yang asal. Tapi kalau kita minta kita sewa tu atau kita pinjam tu nak tanam sayur, lepas tu kita tanam sawit, hukumnya tidak harus. Contoh pendeknya kenalah ikut apa penggunaan yang ditentukan oleh peminjam ya. Kalau umum macam mana tuan, pinjam umum kan, pinjam tukui tak kabur pun sebab apa? Yalah, pinjam tukui ni
fahamnya untuk apa? Untuk mengetuk lah tak? Untuk mengetuk lah. Bulan apa? Raya Haji, pinjam kapak. Kan? Kita faham lah tu, pinjam kapak untuk apa? Nak potong tulang lah tak? Ataupun nak proses kepala ke, gitulah. Kan? Okey. Pinjaman itu adalah satu akad yang harus bagi kedua-dua pihak, maka haruslah salah seorang daripada peminjam dan yang meminjam cancel, fasakh, tarik balik, sama ada pinjaman yang mutlak yang tidak ditentukan masa atau bila-bila masa. Maknanya memanglah sebab pinjam ni kita boleh batalkan bila-bila masa. Boleh. Dah bagi pinjam, kita kata minta balik lah. Batal pinjam. Boleh, harus. Tak ada masalah pun. Tapi kalau sewa lain sikit sebab dia ada perjanjian tempoh. Dan sudah ada bayaran. Melainkan orang yang menyewa tadi melanggar syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Itu lain bab. Nanti kita bincang pada bab sewaan, insya-Allah. Pada bila masa, bagaimana cara dilakukan pada wakalah dan kedudukannya kecuali dalam masalah meminjamkan tanah kerana menanam mayat yang dihormati. Maka peminjam tidak boleh tarik balik di tempat yang ada mayat itu. Dan yang meminjam pun tidak boleh mulangkan balik kerana sudah jadi lazim, tidak harus lagi. Kerana mayat di dalamnya sudah hancur. Bagi pinjam, tarik balik suruh apa? Keluarkan balik mayat. Itu tak harus lah kan. Kenapa? Kerana yang pertama, mayat ni yang sudah ditanam tak boleh suka-suka kita korek, melainkan sebab-sebab maslahah yang besar yang dibenarkan oleh jawatan kuasa fatwa lah atau mufti. Tak boleh suka-suka nak korek-korek balik kan. Tak boleh. Kerana penghormatan kepada jenazah, sama ada dia masih elok atau reput, itu lain bab. Tapi sekarang kita tak ada masalah bab tu lah, sebab kita tak lagi tanam mayat merata-rata, tak ada. Kita ada tanah-tanah wakaf yang disediakan. Cuma sekarang ni tengah nak bincang, perlu tak, wajar tak tanah-tanah wakaf yang penuh ni nak ditimbuh, apa maknanya, buat tanah, tambak bagi tinggi, lepas tu tanam yang lain pula. Atau macam mana? Sebab tempat-tempat yang itu para ulama kita tengah bincang. Tempat-tempat yang ni, kalau di negara-negara Arab ni, sebahagiannya mereka apa, jadikan tempat tu sementara je. Nanti lama-lama dah jadi apa, dah reput semua ni, tulang-tulang tu dipindahkan tempat lain. Tempat tu orang lain pula masuk. Itu setengah tempat lah. Wallahu alam. Ada apa-apa soalan terkait itu? Nanti kita masuk bab al-qirat, hutang. Ini bab pinjam, hutang pula. Ya. Hukum pinjam, ya. Dia macam hutang juga. Asal hukum harus, tetapi bagi menolong orang hukumnya sunat. Menolong perkara yang daruri wajib. Contohnya nak pinjamkan cangkui untuk menanam mayat. Contoh dia je yang ada cangkui, orang lain tak ada. Nak menanam mayat tu kena ada cangkui, pinjam cangkui. Ketika itu untuk menunaikan kefarduan menguruskan jenazah tadi, wajib bagi pinjam. Hukumnya wajib. Bagi pinjam, ya. Kalau biasa pinjam untuk tujuan menolong, hukumnya sunat. Hukumnya sunat, digalakkan. Tapi boleh jadi haram bagi pinjam benda yang apa, digunakan untuk tujuan haram. Bagi pinjam parang sebab dia nak tetap orang. Aku gerak benar dah sini. Bawa sini parang kamu tu, bawa sini. Aku tetap dia. Bawa anak ambil pinjam. Itu hukumnya haram. Saja nak kabur ya. Contoh. Masuk waktu dah. Ada lagi soalan? Wallahu a'lam. Tak ada ya. Tak ada, maknanya memberi pinjam ni hukumnya baiklah, maknanya digalakkan, masuk pada benda yang disunatkan, ya. Tapi kena tengok jugalah
Kalau agak kita menyebabkan hati kita sakit, awal-awal tak payah bagi. Ya, kita dah tahu dah dia ni kalau pinjam hancur. Sakit hati je, baik tak payah bagi. Dah. Senang. Sama macam hutang kan? Hutang ni hukum dia sunat. Digalakkan, tolong orang. Tapi kalau beri hutang memang sakit hati, memang rasa-rasa kita sakit hati, baik tak payah. Nantilah kita bincang bulan 4. Ya. Insya-Allah. Itu saja. Saya minta maaf kalau ada salah silap, kasar bahasa sebagainya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita tangguhkan aqulu qali hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna man wanfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.